Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Kaifa halukum jami'an tullab في فصل الأول في الدراسة فقهية اليوم هذا الصباح إن شاء الله سنتكلم عن الموضوع أركان الصلاة 11, yaitu kita akan menyambung perbicaraan berkenaan dengan rukun sembahyang yang ke-11 dan yang ke-12, terusnya yang terakhir rukun yang ke-13. Ya. Harapannya pada pembelajaran yang sebelum ini antum sudah pun memahami dan dapat mengamalkan secara detail apa yang telah dipelajari, kerana ilmu fiqh ini adalah untuk diamalkan supaya dia membantu ataupun memberi satu cara mudah untuk kita mendapat perbuatan khusyuk di dalam solat. Ya, sesungguhnya khusyuk ini teramat penting dalam ibadat seseorang, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sekadar mana khusyuk hamba itu di dalam ibadat. Sebagai contoh, apabila seorang itu bersolat, waktu solatnya mengambil masa selama 5 minit. Dalam 5 minit itu Allah Ta'ala hanya mengira berapa minit ataupun berapa saat yang mana di dalamnya terdapat khusyuk. Kalaulah seminit itulah yang Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala beli. Ya. Jadi tujuan kita belajar ilmu fiqh ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ibadat yang berkualiti. Sembah kepada Allah Taala ibadat yang Allah Taala redha. Ya. Yang mana Allah Taala redha dengan sebab ada khusyuk di dalam perbuatan tersebut, barulah Allah Taala beli. Yang selebihnya, bakinya Allah Ta'ala menolak. Jadi penting kita belajar ilmu fiqh sebagai satu jalan untuk kita menguasai ataupun menjadikan hati kita tertakluk hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lanjutkan perbicaraan kita dalam rukun sembahyang yang ke-11. Okey, katanya pengarang duduk tahiyat akhir. Ya, pembelajaran sebelum ini rukun yang ke-10 adalah duduk tahiyat akhir. Dan tahiyat akhir ini merupakan salah satu daripada rukun fi'liyah, ataupun rukun fi'li dikenal sebagai rukun perbuatan. Ya, di dalam solat ada 3 rukun, bagikan kepada 3 jenis rukun, iaitu rukun qalbi, rukun hati berkaitan dengan niat. Yang kedua rukun qauli, yang berkaitan dengan perkara bacaan, sebutan. Dan yang ketiga rukun fi'li, iaitu tata cara bagaimana perbuatan di dalam solat. Ya, itu dinamakan sebagai rukun fi'li. Rukun fi'li adalah kerja ke semua anggota tubuh. Ya, pergerakan. Lalu duduk tahiyat akhir letaknya di rakaat yang terakhir pada setiap solat. Ya, duduk tahiyat akhir letaknya di rakaat yang terakhir pada setiap solat. Mana duduk pada tahiyat akhir itu yang perbuatan yang terakhir sekali,
ya, pada pergerakan tubuh adalah duduk tahiyat akhir. Seperti mana yang kita maklum, duduk tahiyat akhir mengandungi 3 rukun. 3 rukun qauli. Okey. Okey. Apa dia rukun yang berada pada satu rukun fi'li, iaitu 3 rukun qauli. Yang pertama membaca tahiyatul akhir, yang kedua membaca salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga iaitu memberi salam yang pertama. Ya, dalam duduk tahiyat akhir ada 3 perbuatan yang kita kena lakukan, iaitu yang telah disebutkan sebentar saja. Okey. Jadi rukun qauli ni ada hukum hakam dia yang wajib kita ikuti, yang wajib kita lakukan, iaitu yang pertama wajib dilafazkan dengan lidah. Seperti mana yang kita dah belajar pada rukun sebelum ni, bacaan Fatihah, takbiratul ihram. Okey, sekarang ni kita bincang pada bacaan tahiyat akhir, bacaan selawat dan juga bacaan salam yang pertama. Apa yang ada pada 3-3 itu yang mesti ada? Yang ini ketiga itu mestilah wajib dilafaz dengan lidah. Maknanya apa? Tak boleh kita lakukan dengan perbuatan hati. Ya, setengah-setengah orang yang jahil, orang tak mengetahui tentang fiqh ibadat solat, ada yang kita lihat solat dia tak berbunyi, ya, terutama pada takbiratul ihram, angkat tangan terangkat tapi suara tak kedengaran, ya. Itu bahaya. Okey, jadi rukun qauli ini wajib dilafazkan dengan lidah, yakni bersuara. Okey, bersuara yang macam mana? Iaitu yang dapat didengar oleh telinga sendiri. Tak memerlukan orang yang dengar, kita yang pembaca yang kena dengar. Pembaca sendiri yang kena dengar. Ya? Itu maksudnya dengar dengan telinga sendiri. Dan yang ketiga, setiap sebutan mestilah memelihara makhraj setiap huruf. Ya, iaitu dapat membezakan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Sepertinya dapat kita bezakan dengan jelas, sebagai contoh huruf hamzah dengan ain, ya, ataupun huruf ta dengan ta, ataupun huruf ta dengan ta, ataupun huruf sin dengan sa, ya, dan sebagainya. Contohnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, ta tu ta tu tayyibata dulu baru ta, ya. Jadi kalau ikut ilmu dia, orang yang baca laju berhati-hati. Contohnya ada orang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, jelas tuta ke tuta, ya. Tapi yang betulnya adalah ta dulu baru ta, tutayyiba. Okay. Jadi memerlukan kepada ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid ada perkara bagaimana mengenali makhraj. Okay. Yang wajib kita semua mengetahuinya. Okay. Itu berkenaan rukun qauli yang akan berada pada perbuatan duduk membaca duduk tahiyat akhir. Okey, kita pergi kepada rukun yang ke-11, iaitu membaca tahiyatul akhir.
Okey. Tahiyat ni apa dia? Ucapan. Ya. Ucapan. Kat sini kata tahiyat akhir dinamakan juga dikenali sebagai tasyahud akhir. Syahadah bersyahadah. Tasyahud ni bersyahadah. Iaitu di dalam bacaan tahiyat akhir ada dua kalimah syahadah. Kalimatain syahadatain. Di dalam nafas bacaan tahiyat akhir. Ya. Kemudian di sini kita mengetahui bahwasanya bacaan tasyahud akhir mengandungi 3 penghormatan dan 2 kalimah syahadah. Yang pertama katanya ialah penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan tasyahud dimulakan dengan memberi penghormatan kepada Allah, iaitu ucapan segala ucapan selamat yang berkat-berkat. Okey, at-tahiyyatul mubarakah. Tahiyat ni ucapan Tulillah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu yang pertama. Kemudian assalamu alayka. Alayka tu kita biasanya assalamualaikum. Okey. Tapi bila tahiyat kita direct kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka. Jadi dalam perkara salam, kalau kita berjumpa sama muslim walaupun dia seorang, kita kena sebut assalamualaikum. Ya, tetapi bila kita tujukan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh guna assalamualaikum. Ya, contohnya seseorang menziarahi Masjidun Nabawi yang mana terletaknya jasad baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Maka seorang itu dikehendaki untuk memberi salam dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ni, kalau kita lafazkan assalamu alayka kepada selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan. Kemudian penghormatan kepada hamba Allah yang saleh. Ya, at-tahiyyatul mubarakat salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ibadillahis salihin, iaitu penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, maknanya besar doa daripada umat Islam kepada hamba-hamba yang saleh. Malangnya lah kalau kita termasuk salah seorang daripada orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di dalam kelompok orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Kemudian yang keempat dalam tasyahud akhir itu ada 2 kalimah syahadah, ya, iaitu kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, aku bersaksi bahawanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu kalimah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu iaitu penyaksian terhadap kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang ada pada lafaz tasyahud akhir. Okey. Kemudian rukun sembahyang yang ke-12 iaitu membaca salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana yang telah kita dengar, ya,
Maknanya apa? Di luar salat, hukum membaca selawat adalah sunnah. Ya, sunat sahaja. Tak perlu ada air semayang, tak perlu menghadap kiblat, kita boleh saja berselawat. Tidak ada banyak hukum hakam, rukun dan syarat untuk kita melakukan ibadat selawat ke atas Rasulullah di luar salat. Tetapi apabila kita lakukan lafaz selawat di dalam salat, ya, kita ada tata cara yang khas, ya, seperti mana yang telah biasa kita dengar bagi orang lelaki yang mengerjakan solat Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, semuanya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Okey. Salat tidak sah jika tidak membaca selawat ke atas Nabi. Okey. Dan maknanya rukun bacaan tahiyat diberhenti, asasnya rukunnya hanyalah berhenti pada Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kalau sampai situ kita sudah pun boleh memberi salam. Paling kurang selawat sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sampai situ sahaja. Kita sudah pun dibolehkan atau dibenarkan untuk pergi ke rukun yang terakhir atau memberi salam. Ya. Jadi. Faham? Insya-Allah. Okey. Setelah membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkaplah rukun membaca tahiyat akhir. Okey? Tetapi lebih afdal lagi untuk kita membaca tahiyat akhir yang sempurna. Yang tadi yang kau kata minimum, ya, minimum maknanya sudah lepas dia membaca Allahumma shalli ala Muhammad, kita dibenarkan untuk salam. Tapi kurang sempurna. Kalau kita ada masa yang lebih, masa yang lapang, ya, jangan kita tinggalkan selawat Ibrahimiyah pula. Okey? Iaitu selawat yang sempurna. Okey. Jadi ada satu masalah lagi yang kita nak bincang. Selepas daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita susuli dengan selawat ke atas Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita bincang dalam bab sujud sahwi, ya, antara perkara yang disunatkan untuk kita bersujud sahwi apabila kita meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Ya, antara perkara menjadi sunat ab'ad ialah bacaan selawat ke atas keluarga Nabi. Kalau kita baca minimum selawat tahiyat akhir tadi sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Sebelum kita nak salam, kita teringat, aku baca tadi meninggalkan bacaan selawat ke atas Nabi, bacaan selawat ke atas keluarga Nabi. Lalu disunatkan untuk dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ya, kemudian dia dikendaki untuk melafazkan salam. Okey. Dan di dalam bacaan tahiyat akhir yang sempurna juga ada selawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ada sebut Nabi Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu selengkap, itu selawat yang lengkap. Ya, selawat yang lengkap. Jadi kita nak semak kita punya bacaan tasyahud bersama dengan maknanya. Okey, kita boleh dengar seperti mana yang dibacakan oleh ustaz ini. Okey, semua sekali silakan mendengar. التحيات مباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Segala kehormatan, segala keberkatan, segala keselamatan dan segala kebaikan dari Allah. Selamat untuk wahai Nabi bersama dan keberkatan. Selamat untuk dan untuk sekalian hamba Allah yang soleh dan baik-baik. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan juga ahli keluarga seperti mana kau sedawankan Ya Allah, berkatilah Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana diberkati Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim di seluruh dunia. Sesungguhnya ya Allah, hanya Engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Okey, itu adalah bacaan selawat pada duduk tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir pada duduk tahiyat akhir. Okey, kita pergi pada rukun yang terakhir iaitu memberi salam yang pertama. Ya, memberi salam yang pertama adalah
salah satu daripada rukun qauli. Ya. Jadi dalam ta'rif salat ialah fi'lun ma yaftatahu bitakbir wa takhtimatu bisalam, ya, iaitu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini maksudnya salam, iaitu salam yang menjadi rukun sembahyang adalah salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunat hayat. Ya, tanpa salam seorang itu tidak boleh keluar daripada sembahyangnya. Sebelum salam bermaksud seseorang itu masih lagi berada dalam solat. Ya, tadi dia tertakluk kepada perbuatan-perbuatan yang dikendaki dalam solat. Mana tidak boleh melakukan perbuatan bersalahan dengan perkara-perkara wajib solat. Okey, ia wajib lafaz dengan lidah serta mengeluarkan suara yang dapat didengar di telinga sendiri. Ya, rujuk kepada rukun qauli, lafaz salam adalah betul dan tepat makhraj hurufnya. Ya, lafaz salam yang paling basic yang sah ialah assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bau dia boleh pusing. Bau mana habis perbuatan solat. Kalau dia kata assalamualaikum, dia pun pusing. Ya, dia pun habis, bangun keluar daripada solat. Itu tidak memadai, bahkan dia membatalkan solat. Ya. Adapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disambung. Okey. Wabarakatuh itu sunat sahaja. Ya. Ketika memberi salam disunatkan untuk menoleh ke bahu kanan bagi salam pertama. Kalau nak buat tolehan itu mesti kita lihat bahu belah kanan kita. Ya, bukan tengok orang tepi, bukan tengok orang belakang, bukan tengok di mana-mana, melainkan pandangan kita tertumpu kepada bahu sebelah kanan. Pastikan, ini penting, pastikan dada tidak berganjak mengikut kepada perbuatan kepala berpaling. Ya, kalau dia assalamualaikum sambil disebut assalam tu, kepala dia berpusing, bergerak sekali dengan dada dia. Dada dia sudah pun tidak menghadap kiblat sebelum selesai lafaz salam tu. Ya. Ataupun dia buat bersamaan pergerakan dengan perbuatan salam, itu membatalkan solat. Ya, mohon diperhatikan perkara tersebut. Ya. Pastikan dada tidak berganjak daripada arah kiblat. Dada mesti tetap, yang bergerak hanyalah kepala sahaja. Ya, itu sunat. Tapi kalau kita tahu perbuatan kita kepala berpusing, kita pasti dada kita juga berpusing, maknanya haram untuk kita berpusing kepala, sebab dia akan menjadikan dada kita berpusing. Ketika itu pusing itu jadi haram. Sebab apa? Dia melanggar daripada syarat sah salat. Ya, ataupun rukun solat. Syarat sah salat iaitu menghadap kiblat. Ya, menoleh hingga pipi kanan boleh dilihat daripada arah belakang. Ya. Kemudian tolehan yang kedua itu belah kiri, seolah-olah orang belakang tu nampak pipi kita sepenuhnya. Itu sunat itu. Ya, nanti orang tanya kadar manakah kita nak berpaling ke sebelah kiri? Kita jawab iaitu sekadar orang di belakang boleh melihat keseluruhan pipi kita. Ya, itu dia. Itu adalah perkara
rukun yang ke-13. Okey. InsyaAllah. Ana harap antum semua faham. Ya. Okey. Jadi soalan kepahamannya ialah senaraikan sunat ab'ad di dalam solat dan senaraikan juga sunat hayat di dalam perbuatan solat. Okey, itu sahaja. Kalau ada persoalan boleh tanya ana di WhatsApp. Ya, harap semua dapat ambil pelajaran, memahami. Kalau tak faham boleh ulang sekali lagi, ulang hingga faham. Kalau tak faham juga boleh bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya. Okey, sekadar tu insya-Allah sila jawab dan hantar dan amalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.